Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Tawdih. Kitab Tawdih Syarah Al-Idah fi Manasik Al-Haji wal Umrah ni. Karangan Syekh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri lah. Fasal keempat ni. Wukuf di Arafah dan yang berkaitan dengannya sebelum dan selepasnya ni. Selesai sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, jika dia melakukan umrah secara haji tamattu' atau pembukit tamattu', hendaklah dia bercukur, berguting. Ya, lepas sudah sa'i ke apa, cukur guting lah. Justru jadilah dia sah ni. Akan terangkan keadaan yang berumrah secara ringkas dalam bab umrah nantilah, insya-Allah ni. Kemudian bagi yang melaksanakan umrah secara tamattu' dan tinggal di Mekah dalam keadaan halal, boleh keluarkanlah apa sahaja daripada selain daripada jima' lah. Dan lainnya yang menjadi haram ketika dalam ihram. Boleh lah deh. Ya umrah tu sudah umrah boleh. Jima' boleh. Selagi tak sampai musim haji lah. Apabila dia mahu berumrah secara tatawu, secara sunat lah, dia boleh lakukannya pula lah. Nak sampai ke masa haji sungguh, dia udah buat umrah lagi dah. Sunat dia banyakkan umrah seperti yang akan aku Amin Nawawi terangkan dalam bab tinggal di kota Mekah. Jadi mazhab kita ni sunat. Mazhab Hambali ke apa, sekali tu dah, tak perlu buat banyak kali dah. Jika hadis Nabi setara tu dah, Nabi sapang Mekah tidaklah Nabi tubik pun tubik masuk dak buat umrah kali kira ikut hadis lah dah. Tapi mazhab kita kira umrah tu berdiri sendiri, boleh buat banyak mana pun dah. Jika dia keluar ke Arafah pada hari Tarwiyah. Dah sampai Zulhijjah dah. Iaitu hari ke-8 Zulhijjah, dia ihram daripada Mekah dengan haji. Daripada Mekah ni dengan haji. Begitu juga siapa yang mahu melakukan haji daripada penduduk Mekah. Pada ketika itu, sama ada bermukim ataupun dia ni orang asing. Telah diterangkan berkenaan ihramnya, niat ihram dia. Jika selesai daripada sa'i secara haji ifrad dan qiran. Capur sekali ni. Jika berlaku sa'inya selepas tawaf ifadah. Lepas tawaf rukun maka selesailah daripada rukun-rukun haji semuanya. Yang berbaki padanya mabit di Mina dan melontar pada hari tasyrik lah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jika sa'i berlaku selepas tawaf qudum, hendaklah dia menetap di Mekah hingga hari keluarannya dari Mekah pada hari ke-8 Zulhijjah. Telah selamat datang tu. Tak kira haji kirang ke haji ifrad. Lepas tawaf qudum duduk Mekah. Dia keluarlah sampai 8 Zulhijjah baru keluar. Jika hari sebelumnya itu hari ke-7, imam berkhutbah. Ini berdasarkan pada dalil hadis riwayat Bahaqi, lihat Al-Jmu' dan juga Al-Muhazzab, iaitu hadis Ibn Umar dengan sanad yang baik dia. Hari ke-7 imam berkhutbah. Dia secara umumnya macam ngajarlah. Nak buat haji ke, start 8 Zulhijjah tu. Jadi 7 Zulhijjah tu ceramah kita kata dah. Selepas solat Zuhur dengan satu khutbah dekat dengan Kaabah lah. Ia adalah permulaan khutbah haji yang 4 ni. Permulaan khutbah haji. Ketahuilah bahawa disunatkan bagi imam yang menjadi khalifah. Seperti dalam Ahkam Sultaniyah oleh Al-Maradi menyebut, pemimpin itu dilantik untuk menggantikan Nabi dalam urusan menjaga agama dan mentadbir dunia. Dan melantik pemimpin yang bertanggungjawab dalam urusan tersebut merupakan satu kewajipan yang disepakati oleh para ulama. Jadi dia bicara ke agama pun, pemimpin lah, khalifah ke apa dah. Jadi dia kena kontrol, ngajar. Dia bertanggungjawab lah. Dia urusan haji ni berlancar-lancar lah. Jika tidak hadir menunaikan haji, hendaklah melantik penggantinya, penjati khalifah. Jadi kalau siapa-siapa, mufti ke apa ceramah tu sebenarnya dia pengganti khalifah. Sepatutnya khalifah lah ceramah ni. Nanti tak iman pak kita lah. Sepatutnya raja dah. Ganti raja tu dia tak iman ni. Hendaklah melantik pengganti sebagai ketua bagi jemaah haji supaya mereka patuh arahannya. InsyaAllah akan terangkan pada akhir kitab ini sifat-sifat amir pemerintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dalam buku Siasat Syariah menyebutkan kewajipan perintah ialah mesti mendirikan syiar-syiar Islam seperti fardu solat, solat jamak dan berjemaah, azan dan iqamat, penyampaian khutbah, menjadi imam dan begitu juga memberi perhatian kepada ibadah puasa dan berbuka, serta penentuan bagi permulaan puasa lah. Dan permulaan buka puasa dan raya lah. Ibadah haji dan umrah mesti disempurnakan dengan memberi perhatian kepada perayaan, penyediaan kemudahan pada jemaah haji,
daripada pelbagai negara, membaiki jalan-jalan dan memastikan keselamatan perjalanan mereka serta melantik orang tertentu untuk mengendalikan urusan mereka. Itu tugas khalifah dan pengganti khalifah. Tak? Wakil khalifah. Sesuai bagi imam atau pengganti imam, bagi khalifah, pengganti khalifah adalah berkhutbah dengan khutbah-khutbah haji, iaitu 4 khutbah. Dia ada 4 khutbah dia kata. Inilah mazhab Imam Syafi'i dan juga pendapat Daud Zahiri. Sedangkan mengikut Malik dan Abu Hanifah, khutbah haji ada 3 saja. Iaitu hari ke-7, ke-9 dan hari nafar tsani. 3 saja dah. Hari ke-7, 7 Zulhijjah lah. 9 Zulhijjah dan hari nafar tsani lah. Nafar kedua 13 Zulhijjah lah. Imam Ahmad pula berpendapat tidak khutbah pada hari yang ke-7. Imam Ahmad pula kata gitu dah. Mazhab kita sampai 4 dah. 4 kali khutbah lah. Hari pertama tu 7 Zulhijjah lah. Pertamanya pada hari ke-7 Zulhijjah lah di Mekah yang kami jelaskannya tadi lah. Kedua pada hari Arafah 9 Zulhijjah lah. Yang ketiga hari raya di Mina lah. Ketiga hari raya di Mina lah. 12 13 hari dah. Keempat hari nafar awal di Mina juga. Nafar awal ni 12 Zulhijjah lah. Dia hendaklah menjelaskan pada setiap khutbah berkenaan perjalanan manasik haji dan hukumnya hingga khutbah satunya. Hingga khutbah lakon lah semua sekali dah. Semuanya satu-satu saja dah. Ia dilakukan selepas salat zuhur kecuali di Arafah di mana ianya mengandungi 2 khutbah. Khutbah di Arafah tu dia ada 2 dah. Dan sebelum salat zuhur. Khutbah Arafah tu sebelum zuhur. Sebelum salat zuhur. Lain tu khutbah lepas salat zuhur berlaku dah. 7 Zulhijjah pun lepas zuhur. Arafah tu tak lah. Sebelum zuhur dah. Lepas tu hak ketiganya hari di Mina. Ketiga hari di Mina pun lepas zuhur. Begitu juga hari nafar awal tu boleh klik dah. Boleh lepas zuhur juga dah. Seperti yang akan jelaskan insya-Allah. Imam hendaklah memerintahkan orang ramai dalam khutbahnya pada hari ke-7 Zulhijjah supaya membuat persediaan untuk bertolak pada esoknya ke Mina. Imam tu khalifah lah, ketika imam biasa khalifah lah. Dan juga wakil pada khalifah lah, wakil pada pemerintah. Memerintahkan yang melakukan haji tamattu' tawaf sebelum keluar ke Mina. Memerintahkan yang melakukan haji tamattu' tawaf sebelum keluar ke Mina lah. Sudah tawaf dah nak sebelum ke Mina. Jika berbetulan hari ke-7 itu pada hari Jumaat, imam memulakan dengan khutbah Jumaat dan solatnya. Sekali nak gabung sekali lah. Khutbah Jumaat dengan khutbah haji kira sekali lah. Selepas itu khutbah ini kerana sunnah mentakhirkannya daripada solat. Jadi kaedah biasanya sebelum sembahyang Jumaat, tapi ia kaedah dia kata khutbah Jumaat ni. Ni gini, dia kata khutbah Jumaat, lepas tu sembahyang Jumaat. Lepas tu barulah khutbah tu lah khutbah haji ni. Kemudian keluar bersama mereka pada hari ke-8 ke Mina ni. Keluar bermula selepas salat subuh di Mekah. 8 Zulhijjah tu lepas salat subuh di Mekah ni. Dengan salat zuhur di Mina. Siapa zuhur di Mina tu salat zuhur dah. Lepas subuh tolak daripada Mekah. Ini mengikut mazhab yang sahih lagi masyhur daripada nas-nas Syafi'i dan ashab. Syafi'i lah ulama-ulama Syafi'i ni. Mengikut satu pendapat mereka salat zuhur di Mekah kemudian keluar. Ini pendapat lain lah. Lepas sembahyang zuhur dulu di Mekah baru keluar. Tapi asahnya, yang sahihnya, kuatnya iaitu sembahyang subuh di Mekah. Lepas tu pergi dia salat zuhur di Mina. Jika jatuh hari ke-8 pada hari Jumaat, tadi hari ke-7 ni, hari apa Jumaat ni, hendaklah dia keluar bersama keluarnya Fajar Shadiq. Yang ini masuk waktu subuh. Ini kerana musafir pada hari Jumaat pada tempat yang kita tidak solat Jumaat hukumnya haram atau makruh. Ini bahan mazhab kita terkebak ni dah. Itu selepas subuh dan sebelum gelincir matahari. Inilah pendapat dalam majmuk mengikut Kasyaf al-Qina' oleh Bahuti berkata, kalau berbetulan hari Jumaat sedangkan dia bermukim di Mekah yang wajib Jumaat dan telah gelincir matahari, dan dia masih berada di Mekah, maka tidak boleh keluar sebelum solat Jumaat kerana ketika itu hukumnya wajib solat Jumaat di Mekah lah. Jadi Mekah ia sembahyang Jumaat ni di masjid besar dia, di masjid Jami'. Okey, lepas tu dia kata dalam Masyiah menyebutkan mengikut mazhab bahawa ia haram dan tempatnya seperti mana yang zahir dan jelaskan oleh Ibnu Hanaqib berkenaan dengannya bermukim di Mekah. Jadi kaedahnya sembahyang Jumaat ni kalau kita musafir setang mana pun, kalau kita tak boleh hari Jumaat lah, kalau kita
hari Jumaat baru kita tolak pagi Jumaat tu kita kena cari betul masjid mana-mana kena sembahyang. Tidak dosa lah. Haram. Gitulah kaedah mazhab kita sebenarnya. Maka orang buat haji pun bahaya juga bab ni. Betul hari Jumaat Maulidnya lepas Jumaat baru pergi dah. Maka tidak solat Jumaat di Mina, tapi Jumaat di Mina kalau you tak dah daripada Mekah sampai Mina tak boleh sembahyang Jumaat dah. Dan juga di Arafah. Kerana syaratnya negeri mukim, negeri yang ada masjid besar yang jadi mukim lah. Di Arafah tu tempat orang singgah je dah. Imam Asy-Syafi'i berkata jika dibina perkampungan di situ. Allamah Ibn Hajar Al-Hamaki dan Mahsyiah Al-Idah berkata, mengikut pendapat Az-Zarkashi bahawa Mina tidak harus dibina perkampungan. Tak boleh buat kapur situ dekat Zarkashi kata dah. Kalau diharuskan maka ia menjadi tempat untuk orang ramai jugalah. Jadi masalah lah buat kapur situ kan. Orang nak wukuf aja. Jika dibina perkampungan di situ atau ada yang bermustautin 40 orang yang cukup sempurna di situ, maka mereka hendaklah didirikan Jumaat bersama-sama dengan orang ramai. Tahun ni ada masjid ni. Saya rasa main Jumaat juga dah. Tapi masjid tu tak muak dah dah. Buku Arafah ni rata dah. Dah. Faru' ni, cabai ni. Hari ke-8 daripada Zulhijjah dinamakan hari Tarwiyah. Dipanggil hari Tarwiyah. Hari ke-9 dipanggil hari Arafah ni. Hari Tarwiyah daripada Zulhijjah ni. Mereka membekalkan air bersama mereka dari Mekah. Bawa air lah. Ini kerana ketika itu di Mina dan Arafah tiada sumber air ni. Masa tu tak ada air langsung lah. Lalu ni ada paip ke apa. Tahu lah juga kan. Justru mereka banyak bergantung sumber air daripada Zam-Zam sahaja dulu dah. Pada hari ke-9 ialah hari Arafah. Hari ke-10 ialah hari Raya Korban. Hari ke-11 ialah hari Qar, menetap kerana mereka menetap di Mina. Hari ke-12 ialah hari Nafar awal, boleh klik lah. Hari ke-13 ialah hari Nafar Sani ni. Tak saya klik lagi, klik hari Nafar yang kedua dah. Kemudian apabila mereka keluar pada hari Tarwiyah ke Mina, 8 Zulhijjah tu, maka sunnahnya dia menunaikan salat Zuhur atau Maghrib dan Isyak di Mina dah. Zuhur, Maghrib, Isyak di Mina. Mereka bermabit di Mina dah. Tidur lah Mina malam tu dah. Dan salat subuh di Mina dah. Az-Za'fari berkata dia mengkosakkan Masjid Khaif. Dan ya, Masjid Khaif dan solat padanya 2 rakaat. Dan juga solat fardu yang lain pada hari itu. Itulah Masjid di Mina tapi tak. Alah, tak. Itulah tak ada ramai sebab itu muka jauh ni. Lepas tu, gitulah terkabur tidur dah. Pada subuh keesokannya berhampiran batu-bata yang mana di hadapan menara kerana di situlah tempat Rasulullah SAW solat seperti mana pendapat ahli ilmu. Jadi semaya di tempat dekat batu-bata dia kata dah. Dekat menara Masjid Khaif ada dah. Maka lepas tu semua ini hukumnya sunat dan bukannya wajib. Dah jadi bukan wajib dah. Sebagai dalilnya Aisyah radhiyallahu anha tidak menghadiri atau terluput pada malam Tarwiyah. Malam 8 Zulhijjah lah. Sehingga berlalunya sepertiga malam dah. Begitu juga Ibn Zubair salat zuhur pada hari Tarwiyah di Mekah. Bukan di Mina ya. Dan seperti yang disebutkan dalam Majmu' yang dinukilkan daripada Ibn Muzair. Semua ini itulah hukumnya sunat dan bukannya wajib. Jika mereka tidak bermalam langsung dan tidak masuk Mina, maka tiada dikenakan apa-apa kecuali hanya luput sunnah lah dah. Tidak kena dam. Indah mazhab jumhur termasuklah imam mazhab yang 4. Pendapat ini ialah jemaah haji turun dari Mina mengikut kemahuannya seperti dalam Majmu'. Al-Allamah Ibn Hajar dalam hasyiahnya berkata yang zahir bahawa mereka apabila solat dengannya seperti yang disebut dan tidak bermabit atau mermabit tidur malam dan marbit dan tidak salah di situ terhasil bagi mereka solat sunat solat atau mabit sekalipun terleput sunnah yang lainnya dah. Banyak sunnah lah akan terlepas ni boleh hak ni gitulah yang kata dah. Jika matahari telah terbit pada hari Arafah 9 Zulhijjah ni dengan sekadar puncak bukit Tabir iaitu bukit yang ma'ruf dikenali di sana dah. Ada satu bukit tu namanya Bukit Tabir. Kalau matahari tinggi setinggi tu dah. Mereka hendaklah bergerak dari Mina menuju ke Arafah pula dah. Dah. Sampai Zulhijjah ni. Lepas tu pergi ke Arafah. Sebagian mereka menganggap elok berdoa. Inilah hari Arafah dah. Subuh Arafah. Lepas subuh duha lah. Arafah tu. 9 Zulhijjah baru tolak ke Arafah lah. Menuju ke Arafah. Sebagian mereka menganggap elok berdoa dalam perjalanannya dengan doa ini. Pendapat ulama lah. Tidak wajib. Tak boleh kata sunnah ni. Kalau kita
yang menarik lah. Setengah nama kata sedap bunyi, menarik makna dia. Doa ni lah. Tapi kita tak boleh lah bawa pasal sunnah ke lebih besar pahala ke tak boleh lah. Allahumma ilaika tawajjahtu wa liwajhikal karim aradtu faj'al dhanbi maghfuran warhamni wa la tajibni innaka a'la kulli syai'in qadir. Maksudnya, ya Allah, kepada mula aku bertawajuh dan bagi wajahmu lah yang mulia aku kendaki, maka jadikanlah dosaku dengan keampunan dan rahmatilah aku, dan janganlah mengaibkan aku. Sesungguhnya engkau di atas sesuatu maha berkuasa. Begitu juga digalakkan untuk memperbanyakkan talbiyah. Ketua Hakim Negara Imam Nawardi berkata, sunat berjalan melalui jalan Dhab, iaitu nama sebuah bukit yang berhampiran dengan Masjid Khaif. Dan pula melalui jalan Ma'zimain. Kedua-duanya dikenali sekarang dengan nama Akhshabain, iaitu dua buah bukit yang terletak antara Arafah dan Muzdalifah. Bukit itu terletak antara Arafah dan Muzdalifah. Kerana mengikut Rasulullah SAW, ni sunnah Nabi lah, perbuatan Nabi. Pulang pada jalan yang lain daripada datang sama seperti hari raya. Sunnah juga jalan lain, tidak jalan sama. Pergi dan balik. Al-Azra'i, beliau ialah Ahmad bin Hamdan bin Abdul Wahid bin Abdul Ghani Al-Azra'i, lahir pada tahun 708 Hijrah. Seorang faqih dalam mazhab Syafi'i dan murid kepada Imam Zahabi. Anak murid Imam Zahabi lah. Imam Zahabi ni, Allah hak gaya itu buat kitab tangan Allah dah. Dihara ke apa dah. Beliau dia ni Allah besar ni. Anak murid dia ni nak Azra'i ni. Beliau dilahirkan di Azra'at, Syam. Pernah menjadi qadi di Halab. Berutus surat dengan subki yang dibukukan dalam satu jilid yang besar. Antara karanya At-Tawassut yang melebihi 20 jilid dan Ghunyah Al-Muhtash. Meninggal dunia pada tahun 783 Hijrah. Ni tahulah bahar ke apa ni dengan subki. Subki ni anak murid Zahabi juga, tapi dia anti Wahabi ke. Anti pada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Bukan Syekh Ibn Taymiyah ni. Ibn Taymiyah ni tok guru lagi kepada Imam Zahabi. Cerita gitulah dak. Dia kait-kait lah. Jadi sanak ni, ilmu ni, dia hak orang tuduh Wahabi gapo serupa je. Dia bezanya Syiah je. Wahabi ni Asy'ariyah ke gapo dia serupa, dia akan berjalan serupa dah. Sanak-sanak ilmu ni, ya ke jalan yang sama lah. Kita kata mengaku lah. Lebih kurang lah. Nak bahas agak bahas dari segi ilmu saja dah. Tak usah nak mengeluarkan orang tu dengan mudah-mudah daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Gitulah keadaan. Okey, lepas tu 305 dah. Azra'i menyebut seperti ini, katanya jalan Dhab adalah lebih dekat dengan Muzdalifah ke Arafah. Dan dia berasal dari Al-Ma'zimain daripada Kanamu. Ketika engkau pergi menuju ke Arafah, wallahu alam, ni pendapat Azra'i lah. Jalan Dhab tu lebih dekat dengan Muzdalifah ke Arafah. Okey, ia terletak ni Muzdalifah tu dah. Ia terletak di antara Mina dan Arafah lah. Muzdalifah ni tengah-tengah antara Mina dan Arafah. Kita nak ke Arafah tu lalu kat dia lah. Muzdalifah juga dikenali sebagai Jam'u kerana manusia berkumpul di situ dah. Sebab dinamakan Muzdalifah kerana manusia mendatanginya pada permulaan malam dan atau tengah malam. Manusia meninggalkannya secara serentak. Di sana manusia telah berada berhampiran dengan Mina. Itu sebab dipanggil Muzdalifah. Dikata keadaan Islam dan Hawa telah ditemukan semula di Muzdalifah. Dikata qil serta kerana manusia berkumpul di situ. Jadi dengan berdekat dengan Muzdalifah ke Arafah. Arafah pula juga dikenali sebagai Arafah. Arafah ialah nama untuk mufrad dengan lafaz jamak. Lafaz jamak sebenarnya nama mufrad. Satulah. Dalam Al-Quran dia disebut sebagai Arafat. Fa iza qadaytum min Arafat. Bukan Arafah. Dia Arafat ni. Arafatin. Arafah dan Arafat merupakan nama bagi tempat inilah. Disebut dengan kata jamak walaupun tempatnya satu kerana semua sudut tempat ini dinamakan Arafah. Ada juga yang membezakan antara dua lafaz ini. Arafah dengan lafaz mufrad ialah hari Arafah 9 Zulhijjah. Manakala Arafat dengan lafaz jamak pula ialah nama tempat, iaitu bumi Arafah. Dia dinamakan sebagai Arafah kerana Adam AS dan Hawa dipertemukan dan saling mengenali semula di bumi ini. Mengikut beberapa hikayat bahawa Adam diturunkan di India dan Hawa di Jeddah. Itu riwayatlah. Buat pertama kalinya mereka bertemu di Arafah. Tak kuatlah dia. Juga kerana di sana tempat Jibril mengajar Nabi Ibrahim AS tentang manasik amalan haji.
Itu sebab lain kata dah. Setelah selesai menerangkan amalan haji, Jibril bertanya, Arafta? Maksudnya, sudahkah kamu tahu? Jawab Ibrahim AS, Araftu. Maksudnya, ya saya tahu Ibrahim AS. Bukan bahasa Arab kata kira. Mungkin juga kerana di situlah tempat manusia mengakui segala dosa dan kesalahannya. Sebab lain pun nama Arafah ni. Tahu dosa dia situ. Tahu dosa dia banyak mengaku situlah. Mengaku dosa situ. Lihat Makkahul Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Dalam buku Atlas Hadis Nabawi menyebutkan jarak antara Mekah dan Arafah ialah 23 km. Mekah dan Arafah. Alhamdulillah. Okey. Apabila sampai di Namirah. Apa Namirah pula? Iaitu seperti dalam kitab Mufidul Anam. Menyebutkan sebuah perkampungan yang terletak di barat Arafah. Pada hari ini ia sudah tiada lagi. Tak ada nama kapur Namirah. Al-Azraqi berkata Namirah ialah sebuah bukit yang terdapat padanya tanda kawasan tanah haram ni. Itu pendapat Azraqi. Okey, apabila sampai di Namirah hendaklah didirikan khemah khalifah, khemah imam khalifah ketua dah. Ialah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jangan masuk ke Arafah kecuali selepas gelincir matahari ataupun selepas salat zuhur lah. Dan asar. Dalam 2 kumpulan seperti yang akan terangkan nanti insya-Allah. Adapun yang dilakukan oleh kebanyakan orang ramai pada zaman ini dengan masuk ke Arafah pada hari ke-8 Zulhijjah lagi adalah salah. Salah tu. Dan menyalahi sunnah dan terluput dengan sebab banyaknya sunat, antaranya solat di Mina lepas sunnah tu dah. Dan bermabit di sana dah. Menuju kemudian tidur malam, mabit ni tidur malam maksudnya. Bermabit di sana menuju ke Namirah, berhenti di situ dah. Khutbah dan solat sebelum masuk Arafah dan lainnya dah. Jadi mulanya berhenti situ sebelum masuk Arafah tu berhenti mata. Khutbah dan solat sebelum masuk Arafah. Ni ada Masjid Namirah dah ni, Masjid Namirah. Besar tu nak tengok gambar ni. Okey, mengikut sunnah hendaklah dia berhenti di Namirah hingga gelincir matahari gelincir zuhur dan mandi di situ sebelum berwukuf di Arafah. Apabila gelincir matahari, pemerintah atau imam dan orang ramai ke masjid dinamakan dengan Masjid Ibrahim AS. Dibina masjid ini pada permulaan pemerintahan Ami Abbas lagi nih, Bani Abbas. Yang punya satu tempat azan dan sekarang sudah diperbaharui dan dibina sehingga 6 menara. Seperti yang dapat disaksikan pada tahun 13 Mutapi Hijrah. Besar. Imam berkhutbah sebelum salat zuhur. Mungkin lepas salat sebelum salat zuhur dengan 2 khutbah. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, sedangkan 3 imam yang lain atau mazhab yang lain memadai dengan 1 khutbah saja. Seperti yang disebut dalam kitab Majmu'. Lain itu khutbah. Ini 2 kali khutbah. 2 khutbah tu maksudnya ada duduk tengah ada. Dalam mazhab Syafi'i bahawa khutbah Arafah dilakukan untuk yang pertama sebelum azan. Gitu dah. Kemudian apabila imam melakukan khutbah yang kedua maka bermulalah azan. Tapi Abu Hanifah berpendapat di azan sebelum khutbah sama seperti jemaah. Azan sebelum khutbah, lepas tu khutbah, semua jemaah. Itulah pendapat macam-macam lah kita kata dah. Imam berkhutbah sebelum salat zuhur dengan 2 khutbah yang menerangkan kepada mereka pada khutbah pertama wukuf. Khutbah pertama cerita pasal wukuf. Syarat wukuf dan apabila bergerak dari Arafah ke Muzdalifah hingga yang lain daripada apa yang perlu mereka lakukan. Menggesa mereka supaya memperbanyakkan doa, bertahlil dan tempat wukuf. Tahlil lah. Tahlil tu ngatik la ilaha illallah untuk dia sendiri je. Nak ngatik tu orang mati dah. Tu matlamat dia begitu lah. Pendekkanlah khutbah. Tetapi tidaklah sampai sama dengan khutbah kedua dah. Gitulah. Pendek khutbah. Daripada pertama tu panjang daripada kedua. Apabila selesai duduklah sekejap sekadar bacaan surah Al-Ikhlas. Kemudian bangkit untuk khutbah kedua. Muazzin mulakan azan memendekkan khutbah hingga mendengar suara azan. Dikatakan bangunnya daripada iqamah. Kemudian dia turun dan salat zuhur bersama orang ramai. Kemudian asar secara jamuk. Keadaan ni semua jamuk. Dia kira macam musafir ni walaupun dekat ni lah. Dia kira gerak. Bukan tempat kapal tu. Tapi kat kita, masak kita ni payah sikit dah. Dia kira jamuk dah. Kira musafir dah. Boleh jamuk kosong boleh. Bukan jamuk saja dah. Dah. Dan telah jelaskan hukum berkaitan jamak pada awal kitab. Jamaknya dengan 1 azan. Kita tunggu dulu. Pasal dari kitab ni cerita azan tu ketika khutbah dah. Mungkin orang bertanya dengan azan sedemikian boleh mengganggu tumpuan pendengaran khutbah yang meluputkan maksud azan dah.
Jawapan tu kan khutbah dah. Tengah kecek tu azan. Jawapannya seperti dalam Mughni Mustash bahawa maksud dengan khutbahnya ialah pengajaran. Sudah memadai pada yang pertama, sedangkan pada khutbah yang kedua semata-mata zikir dan doa saja, pendek. Justru disyariatkan bersama azan, serentak bersama azan dengan maksud segera untuk solat supaya semuanya cepat-cepatlah. Nah. Kita telah jelaskan hukum berkaitan jamak pada awal kitab, jamaknya dengan satu azan saja dah. Di sisi mazhab Malik dengan dua azan dengan dua iqamah. Iaitu setiap solat dengan satu azan dan iqamah. Tapi mazhab lain satu azan dan dua kali iqamah dah. Perhatikan bacaan kemudian dikatakan bahawa hukumnya sama pada jamak di antara muqim dan musafir. Kalau orang itu dikira tidak musafir, kena jamak tamam lah. Kalau dia musafir, kira jamak qasar lah, gitulah. Di samping itu, ia jamak kerana adanya sebab nusuk. Ada juga ulama bahan ni sebab nusuk. Bukan sebab musafir. Apa? Sebab haji lah. Semata-mata haji tu dia boleh jamak. Ini mazhab Maliki dan Hanbali seperti yang disebut dalam Majmu' dan ini juga telah diputuskan oleh As-Saimari dan Al-Mawardi dalam Al-Hawi di kalangan mazhab Syafi'i. Imam Bawawi dalam Syarh Sunnah berkata jamak ini di antara Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak di Muzdalifah. Pada Isyak ni Muzdalifah. Selepas berangkat daripada Arafah secara sepakat di kalangan ulama bersama dengan pemimpin haji. Jadi bukan kira tak siapa ni 90 km ke apa ni dekat ni. Pusat ni cerita 20 kilo gitu lebih kurang. Tapi telah jamak lah. Apa cara haji ni? Itu sebab setengah ulama kata bukan kerana musafir. Tapi kerana nusuk ibadah haji jadi jamak lah dia. Yang penting dia khalifah pemimpin ni kalau jamak lah. Kira jamak qasar, orang lain kalau jamak qasar. Kalau jamak tamat lah. Ikut pemimpin situ lah. Mengikut pendapat kerana dia jamak tu kerana ibadah sebab nusuk. Bukan sebab musafir ke apa ni. Mengikut pendapat yang paling asah lain dengan sebab musafir ni. Pendapat kuatnya dia kata ialah pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata bukan dia jamak ni bukan kerana musafir tapi kerana ibadah haji. Sedangkan Abu Hanifah tidak harus jamak kecuali bagi siapa yang sembahyang bersama imam atau pemimpin. Abu Hanifah ni dia tak usah benar jamak dah. Kecuali sembahyang dengan khalifah. Jadi dia kena ikutlah pemimpin dia jamak lah. Jamak qasar, jamak tamam ikut pemerintah. Dikhususkan dengan musafir sebagai musafir yang jauh sekurang-kurangnya 2 marhalah. Dia. Jadi dia kata ada pendapat yang paling asal dia kata ni sebab musafir ni kira dia. Ada kata tidak perlu qasar, jamak tak qasar lah, jamak tamam ni. Kalau musafir baru jamak qasar dah. 2 marhalah. Kalau tidak perlu qasar jamak saja kecuali siapa yang musafir jauh tanpa khilaf lah. Jika imam musafir maka dia boleh qasar. Jika diberi salam dan menyuruh hai penduduk Mekah siapa yang musafirnya pendek dan dekat hendaklah dia sempurnakan salat secara tamam. Ini kerana kami adalah kaum yang bermusafir dia. Ni tambahlah. Dia. Dia boleh gini lah. Tok imam tu semaya 2 rakaat bisa dia. Lepas tu ayat ke makmum salin sekali untuk imam ke, makmum senyak ke. Lepas tu dia ayat, bangun belakang sambung 2 rakaat lagi, saya jak musafir dah. Jadi, orang pun bangun lah. Lepas sudah semaya cukup dah, 4 rakaat, dia semaya pula. Asal macam tu dah. Jadi, jamak pula boleh juga dah. Jadi, orang lain boleh ikut sekat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Gitu keadaan dia lah. Kedua solat sunat rawatib semua seperti yang lainnya daripada menjamakkan antara solat seperti yang telah terangkan pada awal kitab. Jadi 2 solat sunat zuhur yang sebelumnya, kemudian solat zuhur, kemudian asar, kemudian solat sunat selepas zuhur, kemudian solat sunat asar dah. Ni hak nak suruh pertahankan boleh main rawatib jugaklah. Mereka tidak perlu melakukan solat sunat yang lain selepas solat ini selepas selesai sunat rawatib. Yang dia ada khilaf lah. Mazhab ni kata tak boleh sembahyang sunat rawatib dia. Kita jawab pada hak tu lah. Nak sembahyang sunat lain, bukan sunat rawatib dia panggil dia. Sebab dia ada jamak, dia tak boleh dah. Sunat rawatib ni. Tak apalah kiranya kalau sebenarnya benda ni simple. Kalau pemerintah kata jamak. Qasar. Kalau disuruh sambung 2 rakaat tambah 2 rakaat gitulah. Jadi benda ni ijtihad ni. Bahkan mereka bersegera untuk berwukuf. Indah yang dinaskan oleh Imam Syafi'i wukuf di Arafah lah. Inilah yang zahirnya. Jika sebahagian mereka melakukan jamak di Arafah atau Muzdalifah.
Jamak di Arafah atau di Musdalifah. Main jamak lah. Atau solat pada salah satu solat bersama-sama imam dan lainnya seorang diri. Atau solat keduanya pada waktunya masing-masing. Hukumnya harus. Tetapi sunnahnya seperti yang kami sebutkan lah. Sunnahnya jamak lah. Sunnahnya jamak lah. Jika bertepatan hari Arafah dengan hari Jumaat, tiba-tiba 9 Zulhijjah tu kena hari Jumaat, dia tidak perlu solat Jumaat. Kerana daripada syarat Jumaat berada di tempat mukim. Kita tak ada, kira bukan mukim lah. Di Arafah tu kira bukan tempat orang kapur ke dah. Tempat orang singgah semata. Inilah pendapat mazhab Syafi'i Ibn Rushd Al-Maliki dalam bidayahnya, berkata ulama khilaf berkenaan dengan kewajiban Jumaat di Arafah dan Mina kepada berapa pendapat. Imam Malik berpendapat tidak wajib Jumaat di Arafah. Begitu juga di Mina. Sama ada penduduk Mekah atau yang lain-lainnya, kecuali jika sekiranya pemerintah dari kalangan penduduk Arafah. Kecuali duduk situ lah. Imam Syafi'i berkata seperti di atas, kecuali disyaratkan adanya 40 orang lelaki daripada penduduk Arafah. Memang dia duduk rumah di situ. Bukan main singgah. Abu Hanifah berkata jika pemimpin haji tidak qasar solat di Mina dan Arafah, hendaklah disolat Jumaat. Hendaklah solat Jumaat. Pemimpin haji lah. Pemimpin haji tu tak qasar ke, tidak jamak ke, tidak qasar solat di Mina, Arafah, hendaklah solat Jumaat lah. Kiranya atas dia nak qasar tak, nak jamak tak dah. Imam Ahmad berkata jika gubernur Makkah melakukan haji, hendaklah didirikan Jumaat. Ini juga pendapat Abu Thawr. Jadi orang Mekah ni. Orang Mekah kalau dia jadi ketua imam, dia kena sembahyang Jumaat lah. Itu pengikut mazhab Hanbali lah. Habis itu dah. Okey. Jadi tak, secara umumnya tak boleh sembahyang Jumaat lah dah. Kerana bukan kapur ke situ, nanti Arafah dah. Dilakukan secara berjemaah di mana penduduknya bermustautin di situ sahajalah baru sembahyang Jumaat. Apabila selesai solat, mereka bergerak menuju ke mauqif tempat berwukuf. Keseluruhan kawasan di padang Arafah semuanya tempat berwukuf. Di mana sahaja dia berada, hukumnya memadai. Tetapi yang afdalnya tempat wukuf Rasulullah SAW itu dekat dengan batu-batu besar yang terhampar pada bahagian di bawah Bukit Rahmah. Iaitu bukit berada di tengah-tengah Arafah. Dia dekat dengan batu besar ni, Bukit Rahman. Itu sakhrah, batu tempat Rasulullah SAW berwukuf sebagai tanda baginya. Sebuah masjid telah dibina di tempat ini. Masjid ini terletak di pinggir Jabal Rahmah, iaitu terletak di bahagian kanan tangga untuk naik ke bukit. Juga berdekatan dengan batu besar. Masjid ini sudah tiada lagi. Kesannya masih ada bekas binaan yang dibuat seperti lingkungan. Bukit ini, Bukit Rahmah ni, mempunyai beberapa nama. Namanya yang disebut dalam kitab serta masyhur dalam kalangan ahli bahasa ialah Jabal Ilal ataupun Alal. Ia dikenali juga dengan nama Jabal Arafah. Yang begitu nama yang masyhur sekarang dikenali dengan nama Jabal Rahmah. Menurut Syekh Bakar Abu Zaid, buku terawal yang mencatat nama ini ialah Safar Namah. Ia telah ditulis oleh seorang pengembara yang bernama Nasir Khosru. Meninggal dunia pada tahun 444 Hijrah. Selepas itu nama ini mula dicatat oleh ulama dan kitab-kitab mereka. Mungkin diberi nama tersebut sempena dengan limpahan rahmat Allah SWT yang dikurniakan pada jemaah haji yang berwukuf di Arafah. Ia juga disebut sebagai An-Nabit kerana seperti sebuah nabah, iaitu tanaman di dataran yang rata. Atau disebut oleh orang awam dengan nama Al-Qurain yang bererti bukit kecil. Jabal Rahmah ialah sebuah bukit kecil yang terbentuk daripada batu-batu besar yang keras. Terletak di timur Arafah di antara jalan nombor 7 dan 8. Jaraknya dari Masjid Namirah ialah lebih kurang 1.5 km. Jumlah anak tangga untuk naik ke puncaknya sebanyak 198 anak tangga. Puncaknya cukup luas, dikelilingi oleh dinding yang mempunyai ketinggian lebih kurang 57 cm. Di tengahnya terdapat tiang bersegi 4 yang berukuran 8 meter tinggi dan 1.8 meter lebar setiap sisinya. Okey, habis itulah. Itu Bukit Rahmah dah. Dikenali dengan Ilal atas wazan Hilal. Al-Jahari. Nama sebenarnya ialah Al-Hasan bin Ali bin Ishaq bin Al-Abbas At-Tusi. Lahir pada tahun 408 Hijrah. Salah seorang daripada ulama yang terkenal dengan akhlak, adab, maruah dan amanah. Banyak mendengar hadis daripada ulama di Iraq, Khurasan, Asbahan dan lain-lain. Antara gurunya ialah Abu Muslim Muhammad bin Ali, Abu Hamid Ahmad bin Al-Hasan Az-Zahari dan lain-lainnya.
Beliau cukup terkenal dengan kepakaran dalam bidang bahasa Arab dan lain-lainnya. Meninggal pada tahun 485 Hijrah. Dikenali dengan ilal atas wazan hilal. Al-Jahari menyebutnya dalam sahihnya dengan baris atas alal. Sedangkan yang ma'ruf di baris bawah ilal. Adapun sepadang Arafah. Maka Imam Syafi'i berkata, ia berhampiran dengan Wadi Uranah hingga sampai ke bukit-bukit daripada kebun-kebun Bani Amir. Ada. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Dalam Atlas hadis Nabawi disebutkan Uranah tidak termasuk daripada bumi Arafah. Uranah termasuk dalam dia berhampir lah. Imam Syafi'i berkata berhampir dah. Jadi Uranah itu tidak termasuk bumi Arafah. Di sisi kebanyakan ulama kecuali Imam Malik. Imam Malik tak kata masuk lagi. Ia merupakan sempadan antara tanah haram dengan tanah halal. Uranah ni. Sekarang ini di sebahagian Wadi Uranah termasuk daripada bahagian hadapan Masjid Namirah. Jaraknya dengan kota Mekah di sebelah selatan ialah kira-kira 11 km. Gitulah. Jadi khilafnya ada perbahasa pun ada setara mana dikira kawasan Wukuf Arafah. Jadi ia berhampiran dengan Wadi Uranah hingga sampai ke bukit-bukit daripada kebun Bani Amir. Imam Syafi'i kata dah. Sepadang Arafah dah. Al-Azraqi menukilkan daripada Ibn Abbas katanya sepadang Arafah daripada bukit Al-Musrif pada batan Uranah hinggalah ke bukit-bukit Arafah hingga ke Wasik, hinggalah bertemu Wasik dan Wadi Arafah. Sebahagian ashab kami, ulama-ulama mazhab Syafi'i berkata Arafah ada 4 sempadan, berakhir hingga Jeddah, jalan masyriq. Jauh ni. Hingga ke kaki bukit yang berada di belakang bumi Arafah. Hingga ke kebun-kebun yang bersebelahan dengan kampung Arafah. Kemudian kampung ini di kiri yang menghala ke Kaabah apabila wukuf di Arafah. Yang keempat berakhir hingga ke Wadi Uranah. Imam Haramain berkata dikelilingi dengan celah-celah Arafah. Gunung-gunung depannya menghadap dari Arafah. Ketahuilah bahawa tidak termasuk daripada Arafah ialah Wadi Uranah. Jadi Wadi Uranah, terlembab Uranah itu tak termasuk dah Arafah. Dalam Majmu' menyebutkan kalau seorang berwukuf di batan Uranah, nescaya tidak sah wukufnya di sisi mazhab kami. Dan ini juga pendapat jumhur ulama. Sebaliknya Ibn Muzir menghikayatkan dari ashab kami daripada Malik bahawa sah wukufnya tetapi dikenakan dam. Walaupun begitu, Al-Abdari berkata apa yang dihikayatkan oleh ashab kami daripada Malik tidak aku dapatinya. Bahkan mazhabnya dalam masalah ini sama seperti mazhab fuqaha yang lain, iaitu tidaklah mabda'i. Tak boleh juga lah. Wadi Uranah. Namirah dan jadi tidak termasuk daripada Arafah ialah Wadi Uranah. Namirah tak termasuk juga. Dan masjid yang imam solat padanya. Jadi namakan dengan Masjid Ibrahim AS yang kita baca sebelum ni. Disebut juga dengan Masjid Uranah. Nah, situ Masjid Uranah. Bukan wukuf dah, bukan kawasan wukuf dah. Bahkan tempat-tempat ini keluar daripada kawasan Arafah. Yang tepinya di sebelah barat menghala ke Musdalifah, Mina dan Makkah. Ini yang kami sebutkannya bahawa masjid bukan termasuk Arafah ialah nas Imam Syafi'i sendiri. Sikit lagi dah. Wadi Uranah merupakan sempadan di antara tanah haram dengan tanah halal. Sebahagian daripadanya berada di bahagian hadapan Masjid Namirah. Masjid ni kira tanda dia lah. Kuasa sempadan. Tak boleh lah wukuf sana lah. Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini berkata bahagian hadapan masjid ini pada tepi Wadi Uranah bukanlah termasuk dalam Arafah. Katanya dalam bahagian akhir masjid termasuk Arafah. Bahagian akhir masjid itu Arafah lagi dah. Katanya siapa yang berwukuf di bahagian hadapan masjid tidak sah wukufnya. Siapa yang berwukuf pada bahagian akhir masjid maka sah wukufnya. Gitu kaedah dia. Katanya pengecapan itu dengan batu-batu besar terhampar pada tempat itu ialah pendapat Syekh Muhammad Al-Juwaini dan diikuti oleh ramai ulama. Dengan pendapat ini telah bersepakat oleh Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i serta bersungguh-sungguh dalam tahqiqnya. Imam Rafi'i ini sungguh-sungguh. Tahqiqnya kajian dia pilih pendapat itulah. Boleh jadi ditambah pada selepas zaman Imam Syafi'i. Inilah yang telah dihimpun oleh Allamah Ibn Salah dalam antara maqalah Syafi'i dan maqalah Syekh Abi Muhammad Al-Juwaini. Sama seperti dalam Majmu', aku berpendapat yang lebih ahwat, lebih berihtiyat, lebih berhati, iaitu saya seorang wukuf di Arafah pada akhir masjid yang belakang. Lebih-lebih lagi selepas dibuat pilihan oleh Al-Fasi dengan ukuran dari segi hastanya berbetulan dengan ukuran yang dikemukakan oleh Al-Azraqi yang sezaman dengan Syafi'i. Boleh jadi ditambah pada selepas zaman Imam Syafi'i lah. Kuasa itu lah.
daripada bumi Arafah, ini kadar yang disebut pada akhirnya. Jarak antara masjid ini dan bukit yang berada di tengah Arafah, yang dikenali dengan Jabal Rahmah, sejauh sebatu dia. Semua kawasan Arafah sah berwukuf dengannya, begitu juga lainnya yang termasuk dalam sempadan yang telah disebutkan tadi. Wallahu'alam. Ketahuilah bahawa bumi Arafah tidak termasuk dalam tanah haram. Pada askat itu dah. Wallahu'alam. Setakat telah perbincangan kita sambung lepas itu lagi dah. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.